Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang sangat mulia ini sekali lagi kita dihimpunkan oleh Allah di dalam majlis ilmu, majlis untuk kita mendalami ilmu fiqh yang disebut melalui kitab Fathul Mu'in. InsyaAllah pada malam ini sambungan kepada pengajian kita yang lalu. Kita sampai di muka surat 14, masih lagi di dalam perkara perintah kepada salat. Allah memfardukan kepada umat Islam supaya kita bertanggungjawab terhadap anak-anak kita dan sekalian yang di bawah jagaan kita. Selain daripada kita pastikan anak-anak kita dapat makan, dapat minum, dapat keselesaan yang lain, di sana ada tugas dan tanggungjawab yang lebih mustahak daripada itu, iaitulah menyempurnakan ibadah kepada anak-anak kita supaya kehidupan anak-anak kita berbeza dengan sekalian makhluk yang lain. Kalau kita fokuskan soal makan, minum, keselesaan tempat tinggal, makhluk selain daripada manusia pun dia pastikan anak-anak dia sempurna makanan, minuman, tempat tinggal. Na'udzubillahi min zalik. Yang membezakan di antara manusia dengan sekalian makhluk-makhluk Allah yang lain, iaitulah al-ibadah, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulakan oleh Islam ini dengan sembahyang, berpuasa, zakat, haji dan amalan-amalan yang lain. Apabila kita ikat manusia dengan ibadah, terutamanya sembahyang, maka apa jua urusan kita sebagai manusia di dalam hal-hal yang lain, Allah akan anugerahkan kepada kita ganjaran sebagaimana kita sembahyang. Kita cari rezeki, kita dapat ganjaran daripada Allah sebagaimana sembahyang. Kita berkahwin, kita melahirkan anak, kita akan mendapat ganjaran sebagaimana kita sembahyang, berpuasa, membayar zakat, menunaikan ibadat haji. Kalau kita tinggalkan sembahyang, mesti kita faham apa jua urusan kehidupan kita akan dibatal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita menyempurnakan ibadat haji. Kita pergi ke Mekah, tapi di Malaysia kita tak sembahyang. Ini ada berlaku. Dia tak sembahyang tapi umrahnya rajin. La haula wala quwata illa billah. Kita kena ingat, sembahyang ini tiang kepada agama. Kalau kita abaikan sembahyang, macam mana mahal rumah kita sekalipun, rumah akan runtuh kerana tidak ada tiang. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, sayub'asun nasu yaumal qiyamati awalan su'ilallahu lahus salah. Apabila manusia dibangkit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam mahsyar, yang pertama yang menjadi asas disoal oleh Allah sembahyang. Apabila sembahyangnya sempurna, maka Allah akan menghitungkan amalan-amalan mereka yang lain, termasuk puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya. Tetapi kalau seorang manusia tidak menunaikan sembahyang, maka Allah tidak akan membicarakan benda lain. Confirm dia akan dihumbang oleh Allah ke dalam api neraka. Tak sembahyang,
pergi ke Mekah buat haji saja 10 kali. Umrah tak tahu lebih pada 100 kali. Kadang-kadang 3 kali setahun pergi umrah. Batal, sia-sia, kerana semuanya akan diikat oleh ibadat as-salat, ibadat sembahyang dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam pengajian kita yang lepas, kita lalui satu hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, allimu auladakum bis-salah idza balagha 7 sinin. Hendaklah kamu ajar anak-anak kamu sembahyang apabila umurnya sampai 7 tahun. Pukullah mereka apabila umur mencapai 10 tahun. Itu kaedah. Malam ini kita sambung wa hikmatu dzalika at-tamrinu 'alal ibadati liyata'awwadaha fala yatrukaha. Demikian kata tuan kitab kita, hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada ummahnya supaya mengajar anak-anak sembahyang ketika umurnya 7 tahun. Dan diminta supaya memukul anak dengan pukulan pendidikan, bukan pukulan penyiksaan. Pukulan pendidikan apabila umurnya mencapai 10 tahun. Di sana hikmah mengapa at-tamrinu 'alal ibadah, satu latihan kepada konsep beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara lain kita boleh tegaskan kepada anak kita. Saya rasa zaman moden sekarang ini tidak ada seorang anak kita yang terlepas daripada sistem pendidikan resmi sekolah. 7 tahun macam mana sekalipun kita hantar anak kita pergi ke sekolah. Anak kita susah nak pergi, kita tengok umur 7 tahun masuk darjah 1, kadang-kadang masuk sekali dengan ibu bapa dalam sekolah. Tunggu anak. Tunggu anak. Sebab kita nampak mudah orang yang tak belajar, tidak memulakan asas pendidikan daripada 7 tahun, dia tak boleh nak masuk sekolah menengah. Dia tak akan berjaya. Dia tak boleh masuk universiti. Dia tak boleh hidup dengan sempurna di dunia. Menyebabkan ibu bapa mengambil pendekatan macam mana sekalipun anak-anak mesti dihantar ke sekolah apabila umurnya 7 tahun. Mengapa situasi yang sama kita tak boleh didik di rumah kita supaya anak-anak kita menunaikan ibadat sembahyang, ibadat puasa? Kalau di sekolah kerana jaminan duniawi, kita boleh tunggu anak kita. Ada ibu yang duduk sekali, waktu darjah 1 kita tengok dalam berita, anak dia ni meragam, anak dia ni manja, ibu dia duduk sekali dalam kelas. Cikgu minta maaf, anak saya ni payah sikit dalam tempoh sekian-sekian. Cikgu di sekolah pun dia bagi peluang. Tak apalah, dia kata duduk sekali dengan anak dulu. Dalam masa 3 hari, 4 hari, bila dia kenal kawan-kawan dia, boleh tinggal. Saya kira semua berjaya. Kita buat 3 hari, 4 hari, kita tunggu. Kemudian kita boleh tinggal anak kita. Anak kita pergi ke sekolah. Kita disiplinkan. Dalam pendidikan biasa, mengapa kita tak boleh disiplin anak-anak kita di dalam perkara sembahyang? Bila masuk 7 tahun, semua orang tahu mesti masuk sekolah rendah. Mengapa tidak diasuh kepada umat Islam? 7 tahun disiplin. Kita mesti ajar anak kita dengan as-salat, dengan sembahyang. 10 tahun kita disiplin. Sistem pendidikan Islam hatta di sekolah rendah, guru-guru dia tidak boleh nak rotan pelajar sebelum daripada 10 tahun. 10 tahun diminta kepada guru supaya rotan. Rotan pendidikan, bukan rotan untuk mendera, bukan rotan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi pendidikan.
Sebagaimana yang saya sebut panjang lebar sebelum daripada ini, pendidikan yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam perkara merotan ini. Ada kalanya rotan, bukan kita pukul pelajar, bukan kita pukul anak, kita pukul atas meja. Tapi anak kita dah takut, dikira kita merotan anak. Sudah cukup. Bukan bermakna rotan ini kita pukul anak kita sampai berbekah. Bukan itu. Itu bukan merotan pendidikan. Tapi menimbulkan masalah kalau kita nak kira rotan anak ini kita nak buang terus. Tak boleh. Kita buat satu undang-undang ke, itu tak boleh bercanggah dengan agama. Kita tak boleh nak tunjuk pandai kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajar oleh agama ini sesuai dengan naluri manusia, sesuai dengan fitrah manusia. Cuma ada ibu bapa yang menyalahgunakan rotan sampai ke tahap dia rotan anak dia ini sehingga cedera, sehingga anak menjadi takut, sehingga boleh jadi macam-macam di segi psikologi. Itu bukan salah rotan, itu salah sistem pendidikan, salah pendidikan daripada dua ibu bapa. Itu salah. Sebab itu para hadirin sekalian, tuan kitab kita ini sebut at-tamriru 'alal ibadah, latihan kepada ibadah, kepada sembahyang, puasa, zakat dan ibadah yang lain. Latihan ini bermula daripada 7 tahun. Dan kita kena bertindak sedikit apabila sampainya 10 tahun. Wa bahatsal Auza'i fi qinin saghirin kafirin nataqa bisyahadatain annahu yu'maru nadban bis-salati was-shaum yuhatsu 'alayha min ghairi darbin liya'lafal khaira ba'da bulughihi wa in aba al-qiyasu zalik intaha. Dibincang oleh seorang ulama yang masyhur yang bernama Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Imam Auza'i dia menyebut didik umur 7 tahun, kita rotan ataupun pukul sedikit umur 10 tahun, satu benda yang tidak ada khilaf, yang mesti disempurnakan oleh dua ibu bapa. Sekiranya anak mereka ini enggan, degil, rotan. Degil, rotan. Rotan mengikut martabat sebagaimana yang saya sebut dalam pengajian di bulan lepas secara panjang lebar. Imam Auza'i dia sebut fi qinnin saghir. Zaman sekarang ini tidak ada lagi hamba abdi lelaki yang kecil. Ada hamba abdi umur dia 7 tahun. Kita ada hamba abdi lelaki perempuan, suami isteri, duduk dekat rumah kita, dia bekerja sebagai hamba abdi. Dia melahirkan anak. Anak ni membesar sampai 7 tahun. Siapa yang berhak untuk mengajar sembahyang? Ibu bapanya ataupun tuannya? Sampai ke situ dibincangkan. Imam Auza'i mengatakan bahawa tuan kepada hamba ini mesti mendidik anak hamba abdi di bawah tanggungan dia. Mengapa disebut begitu? Para hadirin sekalian, yang pertama, solat sebagaimana yang saya sebut, perkara yang sangat asas dalam agama. Yang kedua, ibu bapa dia ni hamba abdi. Memang tabiat hamba abdi ini pendidikan dia tidak ada. Dia tidak pandai mendidik anak-anak berbanding dengan tuan dia. Maka untuk menurunkan ilmu salat kepada anak yang kecil umur dia 7 tahun tapi hamba abdi, siapa yang wajib? Imam Auza'i mengatakan yang lebih aula, yang wajib adalah tuan dia sendiri. Kalau ibu bapa dia mungkin dia rasa degil, mungkin dia rasa macam-macam. Hamba abdi ini dia bekerja sepenuh masa tanpa gaji. Bagi makan pakaian. Zaman sekarang ni dah tak ada dah. Dah tak ada. Bila tuan dia suruh, dia boleh dengar.
Maka mengapa dalam perkara, dalam urusan duniawi yang lain, tuan dia boleh perintah, kamu basuh kain, kamu buat ini, kamu jaga kebun, kamu buat ini, buat ini. Mengapa tuan dia tak boleh hajar? Kamu kena sembahyang. Mengapa tak boleh diselit benda ini? Sebab itu Imam Auza'i mengatakan bahawa kewajipan mengajar sembahyang kepada qinnin saghir, hamba abdi yang kecil, diwajibkan oleh Islam kepada tuannya. Benda lain kita boleh suruh basuh kereta. Dulu tak ada kereta lagi. Suruh basuh kuda, ke mandi kuda, jaga kuda, jaga perniagaan kita, angkut barang, buat itu, buat ini. Mengapa mulut kita tak boleh kita nak suruh dia sembahyang? Mengapa dalam perkara lain kita boleh hajar? Kamu basuh kuda macam ni, kena buat macam ni, kena begini dulu, keringkan dulu, kemudian kamu kena basuh dengan air, bilasan pertama, bilasan kedua, ketiga. Basuh kuda ni ada cara dia. Saya pun ramai ada kuda, hobi saya. Ada kaedah dia. Kalau kita boleh ajar macam mana cara nak bela kuda, mengapa kita tak boleh nak ajar solat kepada anak hamba abdi di bawah jagaan kita? Maka Imam Auza'i mengatakan menjaga anak-anak ini adalah kewajipan dan tanggungjawab kepada tuannya sendiri. Begitu juga dengan salat, dengan puasa, di mana kita mesti didik dia ghairi darbin, jangan kita pukul. Di sana ada perbezaan. Kalau anak kita sendiri kita boleh pukul, mengapa hamba abdi ini tuan dia tak boleh nak pukul di dalam perkara sembahyang? Para hadirin sekalian, hamba abdi sifat dia taat. Dia akan taat kepada tuan dia lebih daripada ibu bapa dia sendiri. Ibu bapa dia boleh buat alasan macam-macam, tunggu dulu ayah, rasa letih, tunggu dulu ayah. Kalau zaman moden sekarang ni nak tengok TV sekejap, nak itu sekejap, ini sekejap. Macam kita lah, kita dengan bos kita, dengan tokel kita. Isteri kita kalau dia bekerja, bekerja di mana-mana jabatan, bila bos dia suruh, dia akan buat 100%. Bos dia kata sediakan paper, kita nak bentang begini. Dia tak tidur malam, dia akan buat paper. Cuba suami dia suruh nak tahu, relax dulu bang, dia kata relax dulu. Allah sibuk bang, ini sakit kepala bang, itu bang, ini bang. Akhir sekali kita pun tolak ansur. Tolak ansur. Sebab apa? Sebab itu dia punya naluri. Suami boleh dibincang, boleh dibincang. Sebab itu ramai suami ni kena penyakit TB, takut bini. Macam-macam boleh bincang sana, bincang sini. Kena-kena isteri ni gaji dia mahal pada suami ni, lagi parut. Lagi parut. Tapi kalau dengan bos dia suruh apa? Besok kita nak siapkan benda ni, dia buat balik kerja pejabat sampai dekat rumah. Sampai di rumah. Tak layan dah suami. Kira besok bang, minta maaf bang, besok kena ada sekian. Dia akan buat kerja di rumah. Guru buat balik urusan sekolah, buat balik dekat rumah. Dengan suami tunggu dulu bang. Ini alasan dia, ini alasan dia, ini alasan dia. Dia buat alasan. Begitu juga hamba abdi dengan tuan dia. Bila tuan dia suruh sembahyang, Islam meletakkan kaedah tuan jangan pukul. Sebab dia akan taat, dia akan patuh lebih daripada dua ibu bapa. Dua ibu bapa, bapa kepada anak hamba abdi ini, bapa boleh pukul anak dia, bahkan wajib pukul dalam beberapa keadaan. Tuan tak boleh, kata Imam Auza'i. Macam suami isteri lah. Suami dia boleh pukul isteri dia dalam beberapa keadaan. Pukul mendidik. Mungkin kita pukul dengan sapu tangan je. Dia orang cerdik, dia fahamlah suami dah marah. Suami dah marah. Kadang-kadang kita pukul meja pun. Tunjuk sikit, luruk misal sikit, pukul meja. Mu ni tak erti tak? Dia dah nampak takut, cukup.
Dikira pukul. Sebab apa? Sebab suami berhak. Adapun majikan, walaupun isteri kita tu dia taat begitu rupa, majikan tak boleh nak pukul isteri kita. Begitu juga hamba abdi, tuan dia tak boleh pukul dia. Yang boleh pukul dia adalah dua ibu bapa dia sendiri. Baik. Sebab apa? Wa in aba al-qiyasu zalik. Nah, ini adalah apa dia kata, sekalipun dia enggan, al-qiyasu zalik, kita kialah perkara tersebut. Wa yajibu aidan ala man marra nahyuhu 'anil muharramati wa ta'limuhu al-wajibati wa nahwaha min sa'iri syara'i zahirati walau sunnatan kasiwakin wa amruhu bidzalik. Dia kata demikianlah wajib dalam urusan-urusan yang lain. Bukan saja kita kena ajar anak-anak kita ni sembahyang. Nanti kita dengar ada hadis, murru auladakum bis-salat. Ajarlah anak kamu dengan sembahyang umur 7 tahun. Kita kata ini sembahyang saja, benda lain tak masuk. Jangan. Di dalam kaedah ilmu agama, dalam Quran baik, dalam hadis baik, Quran, hadis, dia tidak sebut satu-satu. Dia sebut yang besar. Apabila disebut yang besar, yang kecil dia akan masuk di bawah yang besar. Hukum kadang-kadang disebut orang lelaki. Orang lelaki saja Allah sebut dalam Quran. Bukan bermakna orang perempuan tak wajib. Allah melarang orang lelaki, bukan bermakna orang perempuan boleh buat. Bila dilarang yang besar, maka yang kecil tak masuk. Yang kecil dia akan masuk. Bila Allah sebut yang kecil, kena ingat yang besar tak masuk. Itu dia. Disebut orang perempuan ini auratnya sekian, itu khusus untuk orang perempuan. Orang lelaki tak masuk. Tak masuk. Tapi ada disebut orang lelaki. Banyak dalam Al-Quran disebut lelaki. Wajib kamu kena berlaku adil, begini. Menandakan semua yang bernama manusia masuk di bawah kategori tersebut. Kalau disebut khusus orang perempuan, maka orang lelaki tak akan kena. Ini kaedah di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Begitu juga disebut oleh pengarang kitab kita, wajib selain daripada kita mengajar anak-anak kita sembahyang, berpuasa, wajib kita kena ajar kepada mereka yang pertama al-muharramat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arak diharamkan oleh Allah, menipu diharamkan oleh Allah. Jangan cakap bohong nak adik kakak, jangan cakap bohong, Allah marah. Bila kita mulakan ajar, waktu biasa umur dia 3 tahun, 4 tahun boleh kita sebut. Tapi secara berdisiplin, umur 7 tahun. 7 tahun mesti kita kena didik dia dengan disiplin. Bukan saja kita sebut, kita kena halang dia daripada buat benda-benda yang tak baik. Umur 10 tahun, 10 tahun kita kena didik lebih berdisiplin. Kalau dia tak dengar, kita kena ambil rotan. Disiplin. Ini tak boleh benda yang diharam oleh Allah. Bahasa kita pun lain. Umur 10 tahun, umur 7 tahun kita panggil, dik, jangan buat benda ini. Benda ni tak baik, Allah marah nanti. Benda ni tak baik, dik jangan buat nak. Itu ayat umur 7 tahun. Bila anak kita dah meningkat umur 10 tahun, bahasa kita lebih macam tentera sikit. Kita boleh tanya, sebab apa buat benda ni? Lama dah ayuh ajar. Bahasa kita lain sikit. Lama dah umi ajar. Benda ni kan tak boleh. Bahasa tu dia kena lain sikit. Tak boleh kita guna bahasa umur 10 tahun kepada anak kita umur 7 tahun. Dia panggil mukhalafatus syara'. Ini kita kadang-kadang terbalik.
Bila anak besar sikit umur 15 tahun, 16 tahun, lain kita bercakap lembu, ai apa bang buat macam ni begini. Yang umur 7 tahun, ni dia tangan. Kamu ni tak reti. Terbalik. Bila terbalik tidak ada keberkatan. Allah tidak bersama-sama dengan kita dalam sistem pendidikan. Ini yang menyebabkan kadang-kala anak-anak menjadi keras hati dia. Kerana silap. Di segi teknikal itu silap. Kita kena ingat 7 tahun kita mendidik dengan lembut. 10 tahun kita mesti bertegas dengan anak-anak kita, bukan saja dalam perkara sembahyang, termasuk juga perkara al-muharramat, benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam masjid jangan bising. Bising dalam masjid ni haram. Umur 10 tahun kita kena disiplin. Soalan kita pun lain sikit. Balik dekat rumah kita panggil, abang mari sini. Ayah dengar tak ada suara kamu di belakang. Dah lama ayah ajar. Bising dalam masjid ni haram. Disiplinkan dia. Ambil rotan sikit. Lain kali nak buat lagi. Dia kata tak nak buat. Jangan pukul dia. Ambil saja. Ambil je rotan. Jangan pukul. Kenapa? Dia ada surrender dia. InsyaAllah dia takkan buat begini-begini. Malam esok dia buat lagi. Balik. Balik kena sampai rotan. Disiplin. Tapi umur dia mesti 10 tahun. Umur dia mesti 10 tahun. 7 tahun. 7 tahun mesti kena ajar. Para hadirin sekalian, saya ni anak ramai. Anak ramai. Dan anak-anak saya bawa ke masjid. Dengan maaf saya sebut. Tak ada seorang anak saya buat perangai umur 7 tahun, 6 tahun buat perangai dalam masjid, buat bising. Saya tak pernah pukul. Yang kadang-kadang bila saya tengok dalam masjid ni hari Jumaat ke, hari apa ke, dengan maaf saya sebut, saya bukan nak tuju kepada sesiapa, tapi semacam anak-anak ini tidak dijaga di rumahnya. Berselerok dengan Qurannya. Ada satu masjid dia baling Quran budak-budak. Bergurau ini, dia ambil Quran, dia baling kawan dia dengan Quran. Saya perhati lepas daripada sembahyang, tak ada ibu bapa dia pergi tanya, pergi apa. Ada seorang ibu bapa tu pergi ambil Quran letak, balik dia pun mari duduk. Saya kata la haula wala quwata illa billah. Sebab itu anak jadi macam tu. Anak ni daripada awal kita kena ingat, daripada awal, daripada kecil lagi. Kita kena didik dia, ini boleh, ini tak boleh. Ada kadang-kadang anak buat ragam. Sebab apa? Mak macam tunggu kayu. Ibu bapa macam tunggu kayu. Anak buat itu, buat ini pun dia tak tahu je. Tidak semestinya kita pukul dia, tak. Tapi kita disiplinkan anak kita daripada awal. Supaya anak-anak kita ni boleh masuk dalam masyarakat, boleh masuk dalam majlis, boleh datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya ramai anak saya dah nak masuk sebelah. Nak masuk sebelah orang. Tak ada seorang lagi kalau saya bawa ke masjid ini, dia buat perangai. Kalau saya kata duduk di sini, jangan bergerak, jangan pergi ke mana-mana. Dia duduk ya. Duduk. Dia tahu dekat rumah jangan main, dia nakal, sama-sama dia macam-macam. Dekat rumah tak ada masalah. Bila ada orang saya kata jangan buat benda macam ni, macam ni. Dia nak main bola, dia nak apa, sila. Tapi itu di padang. Di masjid ini dia peraturan dia, adab dia. Di rumah ini dia. Tempat tidur ini dia peraturan dia. Tidur daripada kecil kita ajar. Bangun lipat kain selimut. Buat ini. Kerja jangan duk tangguh-tangguh. Alhamdulillah, dengan baik. Sebab itu saya sebut sikit. Kadang-kadang dalam masjid ini berselerok dengan budak-budak, sampai ke tahap kita nak salah kepada jawatan kuasa masjid tak boleh juga. Siapa berleber jawatan kuasa masjid, memang kena berleber pun. Kena jaga anak, jaga baik-baik, jangan ganggu orang semayang begini-begini. Akhir sekali kadang-kadang ibu bapa tak bawa anak mari masjid. Ini pun satu benda juga. Anak memang kita kena lazimkan dia dengan masjid, kena bawa. Tapi saya sebut biarlah berdisiplin. Disiplin. Anak-anak kalau kita disiplin daripada awal, insya-Allah dia boleh ikut. Yang jadi masalah kadang-kadang kita tak disiplin. Benda yang tak sepatutnya dia buat dekat rumah pun kita biar aja. Kita biar aja. Budak-budak main dengan Quran pun kita biar aja. Buat itu kita biar, buat ini kita biar, begitu. Akhir sekali budak ni dia tak ikut disiplin. Bila dekat rumah dia tak berdisiplin, mari ke masjid pun tak berdisiplin. Jadi begitu.
Jadi itu kita kena jaga dan kita kena ubah. Kena budayakan. Kalau di tempat Arab ni lebih baik dalam perkara ni. Banyak tempat-tempat Arab ni dia datang ke masjid, dia bawa anak dia. Daripada rumah ke masjid ni dia berpipi dengan anak dia. Ini kelebihan orang Arab. Lebih daripada orang Melayu kita. Hak tolu dia tu ada lah. Hak berat dia. Tapi dalam bab ini alhamdulillah. Anak kadang-kadang dia dah ada cucu. Anak dia dah dewasa umur 40 tahun. Dia berjalan dengan bapak dia berpegang tangan. Macam dengan kekasih. Sama-sama lelaki berpegang tangan. Rapaknya dengan anak. Ini Arab yang ni istimewa. Istimewa. Dengan cucu dia pegang, dia apa. Sangat istimewa. Orang Arab ini anak-anak dia, cucu dia duduk datang masjid. Dia tak jadi macam Melayu. Padahal orang Arab ni dengan kasar dia, dengan apa dia. Tapi duduk dalam masjid dia lebih berdisiplin berbanding dengan anak-anak orang Melayu. Ini kerana pendidikan dalam rumah. Kalau kita kira orang Arab ni payah nak jaga, budak-budak Arab ni tolol. Saya lama negara Arab ni 10 tahun saya duduk negara Arab masak. Kalau nak kira tolol. Tapi saya nak sebut kalau disiplinkan dalam masjid, dia boleh duduk dengan baik, dia menghormati situasi suasana dalam masjid, dia hormat dengan baik. Sepatutnya anak-anak ni sebab itu dia buat saf dewasa, kemudian kanak-kanak, kemudian baru wanita. Ada dalam Islam supaya ibu bapa dia nak urus masalah masjid, nak duduk, nak macam-macam lah. Ibu dia boleh tengok anak-anak yang duduk di hadapan dia. Dia boleh tengok. Bila balik kat rumah dia kena lapor kepada bos dia di depan. Abang, anak kita ni buat perangai di masjid begini-begini. Maka si abang dia ni ajar begini. Didik dengan cara Islam. Jangan kasar, jangan itu. Didik. Sebagaimana yang saya sebut panjang lebar. InsyaAllah kita akan berjaya. Wala yantahi wujubu ma marra ala man marra illa bi bulughihi rasyida. Kewajipan ini kata tuan kita dia tak akan terputus kecuali apabila anak-anak kita dan orang di bawah jagaan kita ini akil baligh dan dia rasyida. Para hadirin sekalian, dalam bab ini panjang sikit. Anak kita bila kita didik dengan pendidikan Islam dengan cara yang betul, kita didik dia daripada umur 7 tahun naik 10 tahun, kita disiplinkan dia begini-begini. Bila dah dia rushd, dia bukan sekadar akil balik, rushd maknanya dia boleh berdikari. Kita sebut umur 18 lah, 18, 19. Bila dah sampai umur itu, kewajipan ini tidak lagi dibeban oleh Allah atas kepala ibu bapa. Bila dia masuk universiti, dia duduk di sekolah asrama penuh dan sebagainya, kalau dia tak sembahyang, dia tanggung sendiri dosa dia dengan Allah. Saya kira kalau kita disiplin betul-betul, tidak ada anak kita yang tinggal sembahyang. Kalau kita disiplin betul-betul, ajar betul-betul, ajar. Yang pertama kita disiplin dengan rotan, dengan begitu. Yang kedua biar kita bagi kefahaman, biar benar-benar dia yakin tinggal sembahyang ini dosa dia sangat besar. Cerita kepada anak kita, neraka. Kalau kamu tinggal sembahyang, kamu belanja kawan-kawan, tak dapat pahala. Kamu belajar di sekolah, kamu tak dapat pahala. Kamu hormat dua ibu bapa, kamu tak dapat pahala kerana kamu tinggal sembahyang. Sebab sembahyang ini trust. Bagi tahu biar dia faham. InsyaAllah kalau dia faham benda ini, dia tak akan tinggal sembahyang. Saya tak nampak tinggal sembahyang. Yang tinggal sembahyang, kadang-kadang kita tak boleh nak marah kepada budak-budak 100%. Kadang-kadang faktor pendidikan, tak diajar, tak diberi penekanan dalam rumah tangga. Ini yang jadi masalah. Benda lain kita jaga sangat, sembahyang tak jaga. Tak jaga dalam benda sembahyang. Jadi ini pun satu benda yang kita kena ambil perhatian. Sekiranya kita didik anak kita dengan baik, tiba-tiba dia tinggal sembahyang, wal iazubillah, dia tanggung dengan Allah. Tapi kalau kita tak didik dengan baik, ini kena ambil perhatian.
Umur 7 tahun kita tak didik dengan baik, umur 10 tahun tak didik dengan baik. Bila dia besar, dia tinggal sembahyang. Umur 25 tahun tinggal sembahyang, 30 tahun tak sembahyang lagi. Dosa dia membabitkan dua ibu bapa. Ini penyakit dia. Kita kena tanggung. Sebab apa? Tanggungjawab kita mendidik di peringkat awal dulu, kita abaikan. Bila dia besar, mengapa tak sembahyang? Kerana pendidikan kita. Allah akan bertanya kepada ibu bapa apabila ibu bapa meninggal dunia. Ini perbezaan yang ketara. Sebab itu tuan kita sebut, kewajipan ini tak akan berhenti kecuali apabila anak-anak ini sampai ke tahap rushd. Dia sudah dewasa. Rushd maknanya dewasa. Umur 20 tahun ke 18 tahun dia dah dewasa. Jadi di sana barulah terlepas tanggungjawab kita. Itu pun kalau kita didik dengan baik. Kalau kita tak didik dengan baik, dosa itu akan berpanjangan kepada dua ibu bapa. Na'udzubillahi min zalik. Wa ujratu ta'limihi zalika kal Qur'anin wal adabi fi malihi summa ala abihi summa ala ummi. Sekiranya kita ni tak pandai juga nak didik anak dengan ilmu, kita tak ada ilmu agama, kita baru masuk Islam ke, ataupun kita datang daripada keluarga yang sangat teruk, kita tak kenal Islam. Islam kita ni mengucap 2 kalimah syahadat. Kita sendiri pun baru nak belajar sembahyang. Macam mana nak ajar anak-anak? Mesti diberi upah. Kalau dalam rumah tangga kita boleh cari bibi, cari orang gaji, cari itu, cari ini. Kalau kita kerja, kita boleh cari kerani, kita boleh cari macam-macam, accountant, cari macam-macam. Mengapa kita tak boleh cari untuk anak-anak kita, untuk agama? Tuan kita sebut wajib ujratu ta'limihi. Kita cari orang yang mampu mengajar anak kita, mengajar kita sekali. Wajib kita kena buat sebagaimana kita mengajar Al-Quran dan mengajar benda-benda lain. Kita boleh guna fi malihi. Kita boleh guna dalam bab ini, di sini dia sebut kita boleh ambil harta dia. Umpamanya kita bela seorang anak yatim. Anak yatim ni kaya, kita tolong jaga. Kita nak ajar anak ni, nak ajar budak ni, kita pun tak ada ilmu, kita pun baru pandai sembahyang juga. Kita kena cari seorang guru mari mengajar. Dari mana kita nak ambil duit? Sekiranya budak ini orang yang kaya, kita ambil daripada harta dia, tak jadi masalah. Summa ala abi. Kemudian kewajipan ini pergi kepada dua ibu bapa. Kalau kita penjaga, kita pengasuh kepada dia, wajib kena ambil duit kita, gaji, bayar. Pokoknya ajar dia dengan agama ini, satu perkara yang wajib. Summa ala ummi. Kalau dia ni tidak ada bapa, wajib kita kena ambil harta benda ibu dia. Kalau tidak ada ibu, maka barulah berpindah kepada orang yang berhak untuk menerima harta pusaka. Dia kena bertanggungjawab. Sebab itu kita dalam hidup kita ni, jangan kita duduk sebut harta pusaka saja. Ramai dalam masyarakat kita, kita duduk nampak, dia ni mati, aku harta pusaka. Kita kena ingat, sebelum daripada kita terima harta pusaka, kita kena tengok kewajipan mendidik. Ada kalanya, ada dalam keluarga kita ini, dia jahil, dia macam-macam. Tanggungjawab kita mendidik dia. Mendidik. Sebab apa? Sebab kita orang yang berhak untuk mengambil harta pusaka kalau dia meninggal dunia. Sebelum daripada dia meninggal dunia, kita kena jaga dia. Kena jaga dia. Ajar dia ilmu agama, ajar itu, ajar ini, barulah dikira adil. Dikira adil. Kita bagi laluan untuk azan sekejap.
Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil sikit saja masa. Kita perhabis tambihun. Zakara Sam'ani fi zawjatin saghiratin zati abawain anna wujuba ma marra alaihima fazawj wa qadiyatuhu wujubu darbiha. Imam Sam'ani, salah seorang daripada ulama yang besar di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mengarang kitab tambih dan macam-macam. Ini Imam Sam'ani. Dia mengatakan kewajipan terhadap isteri yang kecil dalam mazhab Syafi'i, hatta dalam mazhab-mazhab yang lain. Kita boleh kahwinkan anak kita ni waktu kecil, ada masalah, sebagaimana Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha sebelum daripada akhir balik. Cuma tak boleh nak duduk sekali, tak boleh nak bersetubuh. Duduk sekali boleh, tak boleh nak bersama dengan dia lah. Baik, sekiranya kita kahwin dengan isteri yang masih kecil, siapa yang wajib mengajar sembahyang dan mengajar agama terhadap isteri yang kecil? Imam Sam'ani mengatakan yang pertama wajib ibu bapa dia sendiri. Sebab dia masih kecil, dia sukar untuk taat kepada suami dia, maka taat kepada dua ibu bapa dia ni lebih utama, kerana dia belum lagi duduk sekali berkedudukan dengan suami dia. Maka ketaatan dalam fatrah itu, dalam tempoh itu, dia taat kepada dua ibu bapa. Maka dua ibu bapa yang berhak untuk mendidik isteri yang kecil. Selepas daripada dua ibu bapa, baru dia pergi kepada suami. Adapun kalau kita kahwin, kita dah dewasa, isteri kita pun dah dewasa. Isteri umur 21, kita umur 25. Kahwin, kewajipan mengajar isteri alal mutlak wajib atas suami. Suami kena ajar, kena didik dia, kena bentuk dia macam-macam. Dan si isteri dia kena faham, bila dia berkahwin, ketaatan dia kepada suami lebih daripada dua ibu bapa. Ini diajar dalam Islam. Dia kena taat. Dan taat ini dalam perkara agama, bukan taat membabi buta, tidak. Bila dalam perkara agama, dalam perkara ini, dia kena taat kepada suami dia. Kalau suami dia kata kena pergi masjid, wajib dia kena pergi. Kena pergi. Suami dia kata kena baca Quran, wajib dia kena baca. Dia kena taat kepada suami dia. Baik, qala syekhuna wa huwa zahirun illam yaksha nusuzan. Sekiranya tidak dibimbangi berlakunya nusyuz. Berlakunya nusyuz. Ada kalanya kalau kita biar kepada ibu bapa. Ibu bapa ni maknanya mertua kita lah. Ada mertua kita ni yang baik, insya-Allah kita harap baiklah. Ada mertua kita kadang-kadang kita kahwin dengan anak dia ni tokek kelab malam. Sebagai contoh, tokek kelab malam, tokek judi. Kalau kita nak didik, nak biarkan ibu bapa dia ni didik isteri kita yang kecil, nanti dia didik dengan cara dia lah. Sekiranya tidak dibimbangi nusyuz, dia buat, isteri kita ni buat benda yang bercanggah dengan kehendak suami. Suami ni orang baik, kalau tidak dikehendaki dibimbangi nusyuz, maka yang mendidik dia kena ibu bapa. Tapi kalau dibimbangi berlakunya nusyuz, maka suami kena ambil peranan, kena didik isteri, walaupun isteri itu masih kecil. Wa awwal wajibin hatta 'alal amri bis salati kama qalu 'alal aba. Kewajipan, dia ulang balik, kewajipan kita mendidik anak-anak ini terutamanya dalam perkara sembahyang. Yang pertama sekali, kumpulan yang paling wajib al-aba, bapa dulu. Summa ala man marra ta'limuhu, kemudian dia turun ke bawah. Lepas daripada bapa barulah isteri. Ini si bapa-bapa belaka ni kena ambil tanggungjawab. Kena ambil tanggungjawab. Mendidik anak-anak, mendisiplin anak dengan sembahyang, pertama sekali bapa dulu. Lepas tu baru dia pergi kepada mak. Sebab apa? Panjang kalau saya nak cerita. Mak ni kadang-kadang dia berlembut, dan minta perhatian kepada sebelah tabir. Kadang-kadang dalam isu pendidikan,
kena ambil peranan. Biarlah bersama di antara suami isteri dalam masalah pendidikan. Saya tengok berlaku kepincangan banyak. Bila suami ni kadang-kadang dia bertegah dengan anak. Kamu tak boleh keluar waktu malam. Si ibu ni kadang-kadang dia pergi gosok anak dia, tak apalah, itu memang perangai ayah kamu macam tu, dia kata. Nantilah besok ayah kamu kerja tengah malam, kamu keluar senyap-senyap, dia kata. Dia jadi begitu. Banyak saya tengok kepincangan berlaku dalam rumah tangga kerana tidak ada persefahaman antara suami isteri. Suami isteri ni kena bersama dalam perkara agama. Bila suami marah, anak ni biasanya dia akan mengadu kepada mak. Bila mengadu, mak ni tak boleh masuk sebelah anak. Dia kena kata, itulah kamu, lain kali jangan buat benda ni. Bukan saja ayah marah, mak pun marah kalau buat macam ni. Kena begitu, biar selari antara ibu dan bapa. Yang jadi masalah kadang-kadang, bila bapa marah, mak ni tukang bagi air batu, tukang sejuk. Menyebabkan akhir sekali anak-anak dia boleh benci kepada bapa. Boleh benci itu. Memang bapa ni payah basa. Kalau anak minta duit, nak minta apa semua sekali, nak buat benda-benda yang tak elok, nak pakai pakaian yang tak elok. Dunia sekarang pada hari ini, astagfirullahalazim, kadang-kadang menjolok mata. Anak perempuan terutama sekali dengan pakaian dia, pakai seluar ketatnya, apanya, macam-macam. Kadang-kadang bila bapak marah, mak pula tukang sapuk. Ini banyak berjadi macam ni. Saya sebut, mudah-mudahan tak berlaku dalam masjid ini, insya-Allah. Jadi kerjasama antara suami isteri dalam benda pendidikan ni sangat mustahak. Jangan sekali-kali si ibu masuk di pihak anak apabila berlaku konflik pendidikan. Bila bapak marah, dia pun masuk. Memang ayah kamu tu memang perangai macam tu, dia kata. Sudah. Jangan. Na'udzubillahi min zalik. Dalam bab sembahyang ke apa ke, bila si suami ni tegak. Saya ingat, kalau saya tengok pendidikan sekarang ini lembu. Saya zaman dulu, arwah datuk saya, Tok Guru Nikmat Alim, Tok Guru Haji Nikmat, bapa kepada Tok Guru Haji Ni Abdul Aziz, Allah yarhamu, yang meninggal dunia. Kalau nak kira pendidikan, sembahyang subuh saya nak bagi tahu, dulu baldi daripada besi, baldi yang besi itu, dia tak jaga anak-anak dia. Dia tak pergi pegang kaki bangun subuh dah. Dia disiplin anak dia. Pukul 5 pagi sebelum daripada subuh kurang lebih 1 jam, wajib semua kena bangun tahajud, bangun baca Quran, bangun menghafaz itu, menghafaz ni, wajib bangun. Dia tak pernah pergi bangun pukul 5 dah. Dia kata pukul 5 semua kena bangun. Cara dia buat macam mana? Siapa yang tak bangun, dia bubuh air dalam baldi besi, sekali-sekali dengan baldi dia pergi. Sekali dengan baldi besi. Adik pada Tok Guru ni Aziz, Tok Guru, adik dia ada seorang nakal, saya tak nak sebut nama lah. Siapa hari ni ada bekas dia, sekali dengan baldi itu pergi. Okay. Menyebabkan pukul 5 pagi semua bangun belaka. Dan saya rasakan kalau pendidikan daripada datuk saya tidak kerah begitu, wajib kena hafal Al-Quranul Karim. Umur 7 tahun kena ingat dah juzuk amma, wajib. Daripada 7 tahun sampai 9 tahun wajib kena ingat matan jurumiyah, matan nahwu. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatun ismu wa fi'lun. Itu kena ingat. Alhamdulillah saya hafal waktu kecil sampai sekarang saya ingat. Yang hafal waktu tua ingat seminggu 2 minggu, patut lupa, kena sebih balik. Dan saya yakin kalau dia tidak didik dengan disiplin begitu, saya tak jadi sebagaimana pada hari ini. Tok Guru pun sentiasa sebut, dia kata kalau tidak ada arwah ni, dia tak jadi sebagaimana dia pada hari ini. Berpuluh-puluh kali dia sebut dalam perjumpaan, kami berjumpa keluarga, dia sebut ini, sehingga kita menamakan keluarga ni keluarga ni'matillah, dari ambil daripada nikmat, nikmatillah, keluarga yang sangat ramah, dan dia pun kahwin ramah, menyebabkan keluarga kami sangat besar. Cerita dia panjang, daripada keluarga jahiliah, orang yang berjudi kuat,
bunuh orang. Raja Jembal ini taduklah yang paling jahat di negeri Kelantan. Dia pernah serang Thailand, ambil perempuan daripada Thailand, buat balik macam-macam. Ini Raja Jembal. Adik-beradik dia raja kecil, raja sakti, apa macam-macam ni, semua jahat belaka. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala pilih Tok Guru Haji Nikmat ini, pilih dia keluar, bertemu dengan seorang alim. Dia belajar. Bila dia belajar, itulah dia balik, dia buat masjid di kampung Pulau Melaka, buat masjid, dan dia disiplin, sehingga orang lain yang tak tahan dengan agama ni lari. Dia menang di kawasan itu. Alhamdulillah, keluarnya anak cucu Haji Nikmat ini daripada jahil yang begitu rupa. Jahat para hadirin sekalian, saya tahu keluarga saya. Kalau orang pergi di Bacok, ada pengkalan Tok Tih. Kalau ada orang Bacok, Tok Tih ni tok saudara saya. Di pengkalan itulah tempat dipancung leher. Pancung, bukan puluh orang, ratus orang yang dipancung. Jahat. Orang yang tak kena sikit, tangkap pancung. Tangkap pancung zaman dulu. Zaman tidak ada undang-undang dulu. Itu keluarga kami. Tapi bila dididik dengan agama, alhamdulillah jadi baik. Jadi baik. Jadi sebab itu saya nak sebut, isu pendidikan ini kena ambil satu tanggungjawab yang serius. Anak-anak kita dan isteri ini kena seiring dengan suami dalam masalah pendidikan. Jangan kita bercanggah dalam masalah pendidikan. Jangan masuk di sebelah anak. Tak betul suami, bincang baik. Masuk dalam bilik, waktu sekali-sekala nampak dia gembira, bincang abang buat macam ni tak kena, begini-begini. Keras sangat abang dengan anak, dia boleh bincang, tak ada masalah. Dan begitu juga suami, kalau dia nampak ada tindakan yang tak baik daripada isteri dia dalam keadaan yang baik, sebut. Adik ataupun kalau budak-budak sekarang dia panggil sayang, ataupun kita panggil nama dia, nah, tak kena buat macam tu. Jangan masuk lain kali dengan anak, dia jadi tak baik, dia jadi begini. Bincang dengan baik. Tapi pokoknya suami dengan isteri ini mesti berganding bahu dalam isu mendidik anak. Jangan sekali-kali masuk sebelah anak. Kadang-kadang ada juga jenis queen control, ada juga dalam keluarga. Pernah saya bertemu, yang isteri ni gasan sikit, ganas sikit dengan anak-anak. Ayah pula tukar gosok. Ini jangan. Biar selari. Ibu bapa ni mesti selari dalam pendidikan dengan anak-anak. Dan mesti dibincangkan. Orang Arab dia lebih bak ni. Dia lebih. Saya lama negara Arab. Orang Arab ni dalam keluarga dia ada perjumpaan mingguan. Dia buat macam usrah. Anak-anak dia panggil semua sekali. Kadang-kadang 2 minggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali dia panggil. Dia bagi tanggungjawab. Abang, tugas dalam rumah ni begian-begian. Yang ni kakak tugas dia sekian-sekian, jaga dalam bilik adik-adik ni, ini tanggungjawab ni. Bila cukup 2-3 minggu sebulan, dia mesyuarat pula pos mata. Macam mana benda, macam mana begini. Ibu bapa mesyuarat cara didik anak. Dia sebut. Ini kelebihan orang Arab dalam perkara ini. Kita jarang. Wallahu a'lam, takut sahabat-sahabat buat. Saya pun walaupun lama negara Arab, isteri saya pun lama, tak boleh nak buat. Jarang. Boleh buat tapi jarang sikit. Jarang. Sebab benda ini sangat-sangat mustahak dalam pendidikan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan kita ambillah mana yang baik, dan mudah-mudahan yang baik yang saya sampaikan pada malam ini ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kelahiran saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna 'ilma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna rizqan halalan tayyiban. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.